Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sesi Inner Circle. Okey, untuk, sesi kali ini saya nak kongsikan iaitu 5 cara untuk mula konsisten dalam trading. Apa yang saya cuba sampaikan iaitu 5 cara untuk mula konsisten dalam trading. Maksudnya you kena tahu, langkah demi langkah, supaya you tidak, maksud saya tidak skip ataupun you tidak langkau untuk terus belajar, tapi tanpa satu, rule yang, di mana kita kena ikut step by step. Okey, apa yang selalu, saya tekankan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, maksudnya sebelum apa-apa kita mesti kena belajar. Kita cari ilmu dulu, maksudnya kena belajar analisa. Contoh, apa yang kita kena tahu iaitu daripada basic. Ni basic ni paling penting, iaitu antara yang you kena tahu dulu bull, uh, close, open price, okey, ini kena tahu dan seterusnya bull, bear, you kena tahu. Seterusnya yang penting juga adalah CDS. Daripada CDS kita boleh buat mapping. Jika kita sudah pandai buat mapping, kita ada trading plan. Maksudnya zone-zone entry, exit, TP di mana. Okey, ini antara basic asas yang you kena belajar sebelum untuk mulakan trading. Okey, maksudnya kalau you dah mula faham asas ni, maksudnya you boleh uh, masuk ke step nombor 2. Maksudnya daripada modal dan money management. Okey, contoh untuk yang baru, saya galakkan you gunakan modal yang sesuai, maksudnya ikut you punya pendapatan lah. Okey, bagi ada orang mungkin $1000 tu bagi dia sikit, ada orang 10,000 starting untuk sikit. Ikut kesesuaian masing-masing. Ada orang mampu $100 which is okey, cantik. Cuma saya nak tekankan dalam kes ni, modal dan juga money management, you boleh mulakan. Contoh, you gunakan, bagi kita yang, saya sarankan, iaitu kita mulakan dengan sekurang-kurangnya $500 untuk, newbie. Okey, tapi bagi yang mana, lebih lagi, okey, cantik sebab kita recommend adalah $1000 ke $5000. Ini adalah untuk permulaan. Tapi bila, you dah mula mahir, you ada modal, ada kewangan yang okey, you boleh top up lagi ataupun buka akaun baru, tak ada masalah. Cuma untuk permulaan ni kita fokus kepada akaun ni. Dan yang paling penting, berapa nak guna? Okey, untuk permulaan ni you just guna 0.01% daripada modal. Okey, ini yang, kita galakkan. Sebab ini adalah untuk permulaan, maksudnya bila you dah belajar, you boleh up untuk lot size, tak ada masalah. Untuk permulaan, saya galakkan kita mulakan dulu dengan low risk, sebab kita nak dalam masa yang sama, kita nak protect kita punya capital, dalam masa yang sama kita nak belajar dan mengikut emosi. Maksudnya ini real aplikasi, maksudnya kita boleh, uh, aplikasikan terus-menerus. Dalam masa yang sama kita tekankan juga risiko. Okey, dan seterusnya apa yang you kena belajar juga iaitu aplikasi PVM. Apa yang dikatakan PVM? PVM adalah Parameter Variable Matrix. Okey, insyaAllah dalam sesi akan datang saya akan kongsikan juga apa itu PVM. Cuma untuk secara asas, kita gunakan PVM ini adalah, sebagai contoh untuk kita, SOP kita untuk trading. Maksudnya dalam PVM tu kita ada lengkapkan, daripada trading plan, okey. Ada kita punya modal berapa, lot size berapa, time frame berapa kita nak entry ataupun di mana, kita punya fokus pair, currency, gold, silver ataupun oil, daripada dia melibatkan PVM. Okey, contoh asas PVM saya recommend, kita gunakan iaitu PVM H4, set, di mana kita gunakan PVM H4 berdasarkan signal, entry, TP dan juga SL. Maksudnya you boleh set siap-siap, tak ada masalah. Dan seterusnya, you boleh guna, PVM daily set. Ini untuk peringkat awal sebab kita ada lagi pelbagai PVM di mana PVM MASNR, PVM EC 359 dan juga PVM mapping. Cuma untuk permulaan ni saya nak, you fokus kepada sini untuk
adakan result. Maksudnya you follow je dulu ini dan yang mana kita kena tahu untuk dalam PVM kita mesti kena ada untuk exit plan. Maksudnya ini SL ni sangat penting dan jangan lupa untuk exit plan you kena tahu berdasarkan apa yang you belajar sebelum ni. Bagi yang mana belum mau belajar, pastikan dia dalam juga money management, iaitu untuk exit berdasarkan CDS. Ini kena tahu saya tambah satu lagi, dan juga risk tolerance. Yang ni paling penting sebab tanpa risk tolerance ataupun exit berdasarkan CDS, account kita akan MC. Maksudnya you just pilih, kita recommend 30 ke 40% mengikut kesesuaian masing-masing. So maksimum je itu. You boleh terapkan dalam PVM you. Okey. Dan seterusnya, apabila you dah aplikasikan, sebenarnya result ni you boleh lihat seawal seminggu. Maksudnya you fokus disiplin PVM yang sama. Maksudnya you tengok dulu hasil dia seawal seminggu. Kalau profit macam mana, kalau loss macam mana, dan kita perlu adjust balik. Okey, adjust jika loss atau sebaliknya. Okey, so yang ni kita adjust sama-sama, tak apa, tak ada masalah. You boleh belajar balik, boleh PM cikgu-cikgu, trainer, tak ada masalah. Sebab bila you aplikasikan, dalam masa you aplikasikan, you akan dapat result di mana you akan mungkin floating, mungkin cut loss terlalu besar, tapi berbalik kepada kita punya basic, bermakna untuk MC tu sangat-sangat mustahil. Okay, so you fokus dulu seawal seminggu, dan yang terakhir adalah ulang-ulang. Maksudnya saya nak you mulakan balik. Okay, awal bulan ni bagus untuk September, maksudnya ini adalah minggu pertama. You fokus ulang daripada 1 minggu ke 4 minggu. Maksudnya you boleh lihat dalam masa result untuk sebulan, untuk 1 bulan. Dan yang paling penting iaitu you lihat berapa persen you grow account untuk 1 bulan. Okey, dan saya nak bagi yang mana tonton video ni, saya nak you fokus buat apa yang step-step ni, di mana you belajar. Okey, ini tak ada masalah. Dalam Telegram ada, dalam live trading ada, nota kita ada, yang percuma ada, yang berbayar ada, tak ada masalah, you boleh belajar. Untuk money management, saya fokuskan kepada modal sekurang-kurangnya 500. Tapi kalau tak mampu pun tak ada masalah. Yang paling penting, you kena tahu risiko lot yang kita gunakan 0.01% daripada modal, dan seterusnya exit. Exit plan ni sangat penting, iaitu CDS dan juga risk tolerance 30 ke 40%. Dan mula aplikasikan. Maksudnya kalau you dah guna PVM daily set, maksudnya you fokus seawal seminggu dulu. Guna set je. Kalau tak berapa okey dengan modal, you boleh adjust balik. You follow PVM H4 pula, tengok macam mana. Dan apa pun you kena fokus disiplin. Buat benda sama dulu. Maksudnya you mula buat dalam masa seminggu. Dalam masa seminggu ni kita akan melihat di mana result dia. Kalau loss tak apa, kalau profit alhamdulillah. Tapi apa pun kena buat dalam seterusnya 1 minggu ke 4 minggu. Maksudnya kita cuba dalam bulan ini dulu. Sebab ini adalah cara untuk kita menilai every week macam mana kita punya trading. Kita bukan sekadar untuk cuba-cuba nasib, tetapi kita belajar untuk memastikan result tu daripada hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, InsyaAllah makin meningkat sebab kita dah aware dalam keadaan sekarang. Okay, so saya nak you kongsikan di mana untuk bulan 9 ni, InsyaAllah kita jumpa bulan 10. Siapa yang dah follow untuk sesi ni, boleh kongsikan secara di group ataupun boleh PM saya dalam Telegram, personal pun tak ada masalah. You kongsikan untuk bulan 9 ni result berapa persen yang you boleh dapat. Dan yang paling penting, you kongsikan PVM apa yang you gunakan dengan modal sekali.
Okey, itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi daripada sesi akan datang dan insyaAllah saya akan monitor yang mana rasa betul-betul ada fokus nak belajar dan insyaAllah kita sama-sama dapat mempertingkatkan gaya trading kita. Dalam masa yang sama juga kita dapat menaik taraf kita punya segi kewangan insyaAllah. Okey, itu saja untuk sesi Inner Circle kali ini. Assalamualaikum dan salam hormat.